Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nak laju mana adik nak ngaji Al-Quran ni? Nak laju roket? Nak laju motor? Nak laju basikal? Oh, terbalik. Basikal, motor ke, kereta ke, roket? Roket terus. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Okey, seperti ustaz cakap tadi, selaju mana kita nak habis khatam Al-Quran, sama ada kita nak selaju jalan kaki, basikal, motor, kereta, jet, roket. Banyaknya. Okey, tak apalah. Yang penting kita berlumba-lumba dalam mengajar untuk menjadi seorang hafizul Al-Quran. Kita nak khatam Al-Quran dalam masa 1 tahun. Dalam masa sama, kita nak laju-laju kita nak ingat hafalan Al-Quran. Ingat sabak, ingat sabki, ingat manzil. Khatam Al-Quran dalam masa 1 tahun, ingat sabki, ingat manzil. Masuk jadi syahadah. Masya Allah, yang tu golongan VIP Al-Quran. Adik-adik nak jadi golongan VIP Al-Quran tak? Mesti kena semangat jadi VIP Al-Quran. Bukan orang sembarangan boleh jadi VIP Al-Quran. Okey. Jadi kita nak laju selaju mana dalam keadaan persediaan kita mesti kemas. Mesti hebat. Contohlah, kalaulah kita nak naik motosikal, tengok-tengok starter kita tak ada. Minyak tak cukup, bawa laju minyak tak cukup. Tersungkur di jalanan. Tersungkur jalanan, nak buat macam mana? Kena bina balik kekuatan diri, membina balik semangat untuk bawa balik motor. Jangan jadi motor pecut skreng tu, janganlah. Tapi maksudnya dalam Al-Quran boleh buat macam tu. Kan? Bukan maksud baca laju, bukan dalam keadaan kita tak tertib baca Al-Quran, tapi semangat kita membara, semakin hari semakin power. Nak hafaz, nak khatam Al-Quran, nak kejar Al-Quran dalam masa setahun, tak kira lah berapa, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, setahun, 12 bulan. Tak apa. Yang penting dalam kepala kita letak kita nak khatam Al-Quran selaju mana. Mula-mula orang khatam Al-Quran seperti yang Ustaz dah cerita banyak kali sebelum-sebelum ni. Mula-mula kita baca Al-Quran, kita bertatih, merangkak-rangkak, ada kesilapan di sana sini, tertinggal panjang, tertinggal pendek, terlupa nak press pedal kan. Kemudian kita makin lancar. Adik-adik makin lancar. Semangat untuk menghafal Al-Quran. Macam mana? Mula boleh berjalan. Tadi merangkak, berjalan. Selepas tu naik basikal. Laju stabil, boleh berdiri, tak jatuh-jatuh. Awal-awalnya jatuh basikal, jatuh, terluka kaki dan sebagainya, merajuk di hadapan mak ayah. Mak ayah, tak nak naik basikal lah. Contoh kan. Begitulah juga Al-Quran. Ada masa kita jatuh, ada masa kita kembali naik basikal. Go ahead basikal. Go ahead basikal kan. Bawa basikal tak jatuh. Okey, nampak dah terror bawa basikal. Ambil lesen motor. Ambil lesen motor, rasa dah stabil. Satu muka surat, ambil lesen motor. Bawa laju, gear 1, gear 2, gear 3. Dah dapat 2 muka surat, dah stabil. 2 muka surat 1 hari. Dalam masa sama, kita pastikan apa dia? Minyak motor cukup. Minyak motor cukup, kena cukup. Kena servis motor. Maksudnya apa? Sabki tak boleh tinggal. Sabak tak boleh lupa, tak boleh dalam keadaan salah. Sabki tak tinggal, manzil tak tinggal. Maksudnya yang kita dah belajar sebelum ni, juzuk amma, juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3 kan, masa kita bertatih, kita ingat Allah susahnya kita bertatih nak berjalan dahulu sehingga sekarang kita dah boleh naik motor. Kan? Jangan lupa sabki dan manzil anda semua. Anda kan. Semangat.
Boleh bawa sekali. Maksudnya lepas tu nak apa? Mestilah laju kita nak sejauh naik macam kita laju naik ke kereta. Orang naik kereta kan? Kereta ada berapa seat kat belakang? Ada 3 seat kat belakang, 30 juzuk. 10 juzuk kalau kanan, 20 juzuk lagi belah belakang. Maksudnya kita bawa kereta, kita sebagai pemandu Al-Quran tu jadi peneman kita. Al-Quran jadi peneman kita. Kena ingat dah hafal nak laju speed sikit lagi nak dapat khatam Al-Quran, kena stop sekejap R&R kan. Nampak analogi Ustaz buat ni kan? Dah berhenti R&R, kena bawa balik. Mana tadi? 10 juzuk belakang, 20 juzuk belakang. Ingat tak? Alamak, tertinggal masa atas motor tadi. Kena baca balik. Rugi tak kalau tak bawa sabki? Rugi tak kalau tak bawa manzil? Rugi, Masya Allah. Kalau hafal Al-Quran lupa, tertinggal bawa tu. Tertinggal dekat R&R. Contoh kalau daripada Terengganu R&R Ajil, tertinggal kat sana. Dah jauh sampai Kuala Lumpur. Kan? Patah balik kan. Ulang balik, ambil sabki balik, ambil manzil balik. Penting sangat-sangat untuk adik-adik semua ingat sabki dan manzil. Sebab susah payah kita itu jatuh, merajuk, kena marah dengan ustaz. Kenapa? Sebab masa kita sabki hari itu, kita terlupa baca baris. Kita tersilap baca baris kasrah. Kita tersilap tak dengung. Contohnya, jangan lupa dah kita betulkan tu, dah servis motor bagi cantik, dah naik kereta. Jangan lupa motor tu elok lagi, boleh bawa lagi. Kena bawa kan. Okey, dah sampai laju. Pecutan akhir macam mana? Pop, terus naik jet. Pop, alhamdulillah nak menuju naik jet ni nak menuju ke mana? Menuju ke bintang, menuju ke bulan, nak capai 30 juzuk Al-Quran tu target kita. Dah sampai, kena ingat yang selama-lamanya sejarah kita bertatih, membawa motor, kereta, basikal dan sebagainya tak boleh dilupakan. Kena ingat sabki dan manzil kita. Masya Allah, itu tugasan kita orang yang hafal Al-Quran. Kena sentiasa ingat sabki dan juga manzil. Tanyalah ustaz kamu, tanyalah ustazah kamu. Ustazah, macam mana nak ingat sabki? Macam mana nak ingat manzil? Nak tak nak, kita kena sentiasa murajaah, kena sentiasa menghafal Al-Quran. Contoh je, contoh mudah. Macam mana? Mudah nampak tapi nak istiqamah bukan senang. Macam mana? Contoh, setiap sekali lepas solat fardu, 1 juzuk selepas solat fardu. Kan? Zuhur 1 juzuk, Asar 1 juzuk, Maghrib 1 juzuk, Isyak 1 juzuk, Subuh 1 juzuk. Cukup berapa hari? 1 hari 5 juzuk. Cukup berapa hari? 3 kali 5, 15. Baru 3 hari 15 juzuk. 6 hari cukup 30 juzuk. Kalau yang belum sampai khatam 30 juzuk, kalau 1 hari 5 juzuk, contoh dah hafal 1 hari, kita dah hafal 5 juzuk. Contoh dah hafal 5 juzuk. Setiap solat fardu ulang baca. Setengah jam je cukup. Baca dalam keadaan bertajwid, sebab kita dah lama kita dah baca khatam Al-Quran, dah baca betul, ustazah dah tegur, kita baca salah dalam ulangan. Oh ya Allah, ruginya ya Allah kan. Baca ulang manzil kita dengan baik, insya-Allah memudahkan kita untuk menjadi anak yang soleh, yang membalas jasa ibu bapa dengan tiket syurga. Masya Allah. Ingat adik-adik, pesanan ustaz hari ni 3 perkara. Nak laju, boleh laju, tapi jangan tinggal apa yang pernah kita usahakan selama ni, iaitu sabki dan manzil kita. Sabki ni kalau kita lancar semalam punya, baca baliklah. Apa susah kan? Tanya ibu-ibu, rasa-rasa saya dah hafal dah, lancar sabak semalam. Baca dengan ibu sabak sikit, kenapa lupa? Rupanya kita tertinggal baris di situ, baris di sini kita tak betulkan. Sebab tu kena baca sabki. Dah kita susah payah hafal sabak, kita hantar sabak berhari-hari, kita tinggalkan sabki. Ya Allah, nak mukhtar khatam macam mana ni? Mukhtar khatam pulun dah juga. Ingat, alamak, kita tinggalkan macam tu saja manzil kita. Punyalah susah payah kita usaha, lidah kita, tengkuk kita kering, kita lupa nak ingatkan manzil.
Rugi tak adik-adik? Rugi. Rugi dah sangat-sangat. Sebab apa? Setiap patah perkataan yang kita hafal, semua itu menjadi saksi kita di hadapan Allah, di hadapan Rasul, di hari kiamat untuk bagi kita lesen. Nak panggil apa? Nak panggil mak ayah. Oh, nak panggil mak ayah. Nak bagi lesen. Lesen tu cari. Sebab apa? Juzuk 10 lupa. Macam mana ni? Satu garis hilang nak masuk syurga macam mana? Cek sampai dekat checkpoint lain nak jumpa malaikat. Dah bawa, tadi bawa jet. Awak ni lupa 10 juzuk. Turun jadi motor. Turun jadi kereta. Bawa lupa. Banyak lagi ni. Ada kepalsuan sikit baca kat sini kan. Baca ada tertengok itu. Kena betulkan balik dengan ustaz kan. Lupa pula kita manzil kan. Turun balik jadi motor. Masa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tak macam tu? Kita dah lalu Sidratul Muntaha ni, nak naik tu tengah laju bawa jet, tiba-tiba naik motor, tiba-tiba naik kereta, tiba-tiba naik motor, last merangkak sebab kita tinggalkan manzil kita selama kita hidup. Masya Allah. Ingat adik-adik, tanggungjawab kita hafizul Al-Quran bukan sekadar nak khatam Al-Quran 1 tahun. Dalam masa sama nak khatam Al-Quran 1 tahun, kita nak sabki manzil kita lancar selancar-lancarnya kan. Dalam masa sama dah lancar, syahadah kita, insya-Allah kita jadi VIP di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memegang sijil syahadah Al-Quran yang sebenar-benarnya dalam diri kita. Jadi ingat pesan ustaz, ingat hafalan awak semua tu, susah payah awak semua tu, jangan tinggalkan sesusahan tu, jangan lupakan kesusahan tu. Sebab apa? Jadi kena ingat sabki dan manzil adik-adik semua. Jadi setakat tu dulu dari ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.